ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah kita pada bulan ini, pada minggu yang keempat 24 hari bulan 11 2020. Pada malam ini kita akan sambung muka surat yang ke-29 berkenaan dengan cerita orang Ansar risau dilarang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebut berkenaan dengan bersungguh-sungguhnya ingin melihat dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ciri yang pertama pecinta Nabi. Tuan kitab kita membawa cerita bagaimana tangisan gembiranya Abu Bakar apabila dipilih untuk menjadi teman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Penulis juga menyebut bahawa kegembiraan orang Ansar ketika Nabi tiba di Madinah, yang telah pun saya hurai pada kuliah pada awal bulan ni. Lalu pada malam ini kita tengok orang Ansar begitu bimbang apabila dilarang berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, takhuful Ansar, bimbang orang Ansar ini ketika mana syarrafahullah, Allah memuliakan orang-orang Ansar dengan mendampingi orang yang mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung halaman mereka. Timbul rasa enggan mereka untuk melepaskan baginda ke negeri yang lain kerana bimbang terhalang daripada terus mendapatkan nikmat dan kemuliaan besar ini. Apa yang dibimbangi oleh orang Ansar, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Mereka takut Nabi pulang semula ke Mekah. Maka timbul dalam hati mereka bahawa mereka bimbang tidak mendapat nikmat kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mereka dapat, yaitu dengan mereka menerima dengan hati yang terbuka Nabi bersama dengan para sahabat untuk tinggal di Madinah. Telah pun saya sebut bahawa orang Ansar merupakan orang yang lembut hatinya, orang yang baik, yang sanggup memberi tempat kepada orang Muhajirin ketika mana orang Muhajirin ditindas, dibuat macam-macam. Itu adalah perangai orang Ansar. Baik, perkara ini dapat kita lihat menerusi riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, semoga Allah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mekah. Baginda mengangkat Az-Zubair radhiyallahu an
sebagai komandan salah satu sayap pasukan dan Khalid radhiyallahu an sebagai komandan satu lagi. Abu Ubaidah, semoga Allah meridainya radhiyallahu an, pula diangkat sebagai komandan pasukan pejalan kaki. Mereka masuk ke dalam lembah sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Lanjut Abu Hurairah, baginda memandangku. Abu Hurairah dia cerita bagaimana semasa kami berangkat menuju ke Mekah, semasa peristiwa Fathul Makkah, Rasul lantik beberapa orang yang menjadi komandan pasukan yang mengiringi Nabi SAW untuk satu peristiwa yang besar, yaitu pembukaan kota Mekah. Kalau kita kaji kenapa pembukaan kota Mekah ini berlaku, pembukaan kota Mekah ini berlaku apabila pengkhianatan perjanjian yang dibuat oleh musyrikin Mekah sendiri bersama-sama dengan Nabi SAW, yang kita tahu perjanjian tersebut dimeterai di tempat yang bernama Hudaybiyah, yang kita tengok dalam sejarah disebut sebagai Suluh Hudaybiyah. Ini sirah. Dalam perlih ni saya tak mengajar lagi sirah kecuali nak mula akhir bulan ni di Masjid Ar-Rahmaniyah Kuala Perlis, 29 hari bulan tak silap. Saya akan mengajar kitab Fiqh Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti, karya yang sungguh hebat. Tuan-tuan boleh beli kitab dia di Seriak tu, kedai buku Seriak tu ada jual. Bukan RM20 ke berapa. Fiqh Sirah. Fiqh Sirah ni salah satu benda yang kita nak faham, pelajaran daripada sirah tu, kefahaman daripada sirah tu. Biasa kita mengaji sirah, kita cerita, hak cerita tu ceritalah. Tapi kenapa kita perlu faham daripada sirah Nabi SAW? Itu membangkitkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi. Situ satu je, tu pun sebulan sekali. InsyaAllah lah kita ejah biar jadi 2 kali ke, biar cepat sikit habis kitab tu. Baik. Kemudian bila berlaku begini, Abu Hurairah cerita lagi. Lanjut Abu Hurairah, baginda memandangku seraya berkata, ya Aba Hurairah. Baginda fanzur fa'arani faqala ya Abu Hurairah. Abu Hurairah qalat, qultu, aku berkata, qultu labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah ni, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Dia begini, nak ajar cakap. Dia tak kata ya wahai Rasulullah, dia tak kata na'am. Na'am tu maknanya ya wahai Rasulullah, tidak. Labbaika ni adalah salah satu daripada tanda penghormatan kita kepada seseorang apabila orang tu panggil kita dan orang yang panggil itu mempunyai taraf dan kedudukan yang hebat. Contohnya mak kita panggil kita. Mak kita panggil kita. Dia panggil mak, kita kata labbaika ya ummi. Aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa Melayunya nak sebut apa panjang sangat tu. Ya, wahai emakku sayang. Mana gitu? Dia tak kata, ya, tidak. Begitu juga isteri ke panggil suami dia. Suami panggil isteri, contoh. Suami panggil isteri, sebab suami kedudukan tinggi lagi. Dia kata apa? Ya, abang, saya datang. Gitu. Tidaklah kata suami panggil, ya, panggil sokmo. Tak boleh tengok orang rehat sikit, bukan begitu maknanya. Itu labbaika ya Rasulullah. Itu perkataan. Apabila Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim seru, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah, wa'adzim fin nas, manusia bagi mengerjakan haji. Tanda kita sambut seruan Nabi Ibrahim tu, ya Allah Ta'ala suruh seru tu, kita
sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mari di mana pun, selatan, utara, negro mana pun sebut perkataan sama. Kita ni sebut labbaik Allahumma labbaik. Mari Pakistan labbaik Allahumma labbaik. Di Pakistan sebut gitu. Dia belak sikit dah. Labbaik Allahumma labbaik. Semua orang sebut gitu. Labbaika maknanya aku sambut seruanmu ya Allah. Ada pokcik pergi umrah dengan saya seorang tu. Saya dengar dia bercakap pelik dah, dia baca talbiyah tu kalau balah baik, balah baik dia kata. Balah orang Kelantan ni makna bergaduh. Bergaduh lepas tu baik semula. Dia kata siapa dia pokcik ni balah baik. Atau gapo dia pokcik? Pokcik kata apa? Dia kata hak tadi tu orang kata ramai-ramai tu dia kata. Saya kata bukan balah baik, labbaik Allahumma labbaik. Dah, tak tahu lah dia mengaji di mana. Orang suruh belajar dulu tak mau, nak pergi Mekah kan ada duit. Gitu jadi dia. Labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, Nabi sebut, jangan ada yang jumpa aku melainkan orang Ansar. Jangan ada yang jumpa aku melainkan orang Ansar. Sabda baginda, sehingga kalian berjumpa denganku di Safa. Jangan ada yang berjumpa dengan aku wahai Abu Hurairah melainkan orang Ansar, sehingga aku berada di Safa, iaitu atas bukit Safa tu. Jadi Mekah, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita mesti mulakan sa'i kita di Safa dan berakhir di Marwah. Kenapa? Sya'airillah. Syiar-syiar ya Allah Ta'ala tentukan dalam ibadah haji ataupun ibadah umrah. Baik, mu tunggu aku di bukit Safa. Kata Abu Hurairah kata, kami terus berangkat pergi, tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang ingin membunuh pasukan musuh, melainkan dia lakukannya. Tiada seorang pun musuh berani menentang kami. Kemudian Abu Sufyan datang dan berkata, wahai Rasulullah, binasalah Quraisy, tidak ada lagi Quraisy lepas hari ini. Lalu baginda bersabda, siapa yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Abu Sufyan dia masuk Islam akhir masa Fathul Makkah. Tengok orang ramai mari di Mekah ni, habislah lah, binasa lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pujian kepada Abu Sufyan. Belum daripada tu Nabi sebut, siapa yang masuk ke Baitullah, Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan ni dia tak boleh orang puji dia, dia suka. Dan tidak ada orang yang puji dia sehebat pujian Nabi kepada dia. Sebab Nabi kata siapa yang masuk Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Dia meletakkan, Abu Sufyan kata Rasulullah ni meletakkan rumah aku ni setaraf dengan Masjidil Haram. Ada orang yang nak berubah ni dengan pujian je. Tak perlu kita bersyarah banyak-banyak, kita puji dia. Allah, makcik ni segak, kita kata. Segak makcik. Tapi kalau tutup aurat lagi segak. Dia pun rasa tercabar apabila dipuji tu, dia tutup aurat. Dengan bini kita contoh lah. Bini kita contoh, dia pakai baju pelik-pelik. Kita jangan kata, huduh pakai baju gini, jangan. Kalau perempuan, dia tak boleh perkataan huduh. Kalau kita kata dia cantik, apa dia sengih, tak mau, tak apa. Nah, kalau kita tak minat dengan baju yang dia pakai tu, kita kata awak dia nampak tua pakai begini. Dia tak boleh. Bila kata nampak tua, dia takut kita cari hak muda. Dia pun pakai baju lain, dia kata tak boleh pakai baju ni. Itu gaya bahasa dia. Rasulullah menggunakan gaya bahasa yang paling indah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Baik.
Orang Ansar ni berkata sesama mereka. Dia kata, agak-agak dia kata, ammar rajul fa'adrakathu gharbah. Cuba lafaz ikut arak dia. Agak-agak lelaki ni, dia kata, Nabi itulah, agak-agak lelaki ni dipengaruhi perasaan rindu kepada kampung halamannya dan sayang kepada saudara-saudaranya. Orang Ansar kata boleh jadi Rasulullah ni sayang kepada saudara dia, dan boleh jadi Rasulullah rindu kepada kampung halaman. Abu Hurairah pun cerita lagi, ketika itu turunnya wahyu. Bila turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar. Mereka menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami penuhi panggilanmu. Baginda bersabda, kalla inni abdullah wa rasulih. Baik, belum daripada tu baginda sebut, adakah kalian berkata agak-agaknya lelaki dipengaruhi perasaan rindu ini kepada kampung halamannya? Baginda tanya. Nabi tahu di mana? Jibril bagi tahu ke dia. Adakah kamu kata begitu? Dia jawab, qala kana dhalik. Dia kata, benar wahai Rasulullah, aku kata begitu. Rasulullah jawab, Rasulullah bersabda, kalla inni abdullah wa rasul. Sesekali tidak, Nabi kata. Apa yang kamu kata tu maknanya tidak benar. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah berhijrah kepada Allah, dan aku telah berhijrah kepada Allah dan kalian. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku tempat mati kalian. Mendengar itu, mereka datang menghampiri baginda sambil menangis dan berkata, wallah, demi Allah, kami tidak berkata demikian melainkan kerana kami berasa kikir akan Allah dan Rasulnya. Itu tidak mahu kehilangan cinta Allah dan Rasulnya. Nabi pun bersabda, apa kata Nabi? Innallaha wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan Rasul membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kamu semua. Baik, cuba kita perhati satu persatu cerita. Bila Nabi kata siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat, apa yang ada pada orang Ansar? Saya nak bawa tuan-tuan supaya fikir betapa cintanya orang Ansar kepada Nabi SAW, sehingga dia terkeluar daripada mulut dia satu perkataan bahawa mungkin Rasulullah ni dia rindu pada kampung halaman dia. Sudahlah kita, boleh jadi Rasulullah masuk Mekah ni tak balik dah. Dia fikir begitu. Sebab yang pertamanya, Rasulullah ni orang Mekah. Boleh faham? Orang Mekah. Jadi boleh jadi Rasulullah masuk Mekah ni dalam keadaan begini, dia buat tak balik tempat kita. Allah, dia kata tak boleh nak terima. Sebab Rasulullah ni kita sayang dia, kita duduk dengan dia, kita rasa betapa bertuahnya apabila Rasulullah tu hadir di tempat kita. Itu yang orang Ansar fikir. Dia tak fikir benda lain. Dia tak kata dengki, cemburu dengan orang Muhajir ni. Tidak. Dia amat cemburu apabila Rasulullah duduk di situ dan orang lain dapat manfaat lebih daripada dia. Dia mesti dapat manfaat lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah itu bukan daripada orang Madinah. Allahu Akbar. Hebatnya orang Ansar ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata sekali-kali tak betul mu kata aku hamba Allah dan aku Rasul Allah, aku berhijrah kerana Allah dan kerana kamu semua. Aku berhijrah yang pertama di atas perintah Allah, dan kamu yang menjemput aku, kamu yang sanggup
beri tempat kepada kami sehingga kami boleh jadi satu keluarga dengan kamu, wahai orang Ansar. Dan Nabi SAW beri ketegasan lagi bahawa tempat hidupku di tempat kamu dan tempat matiku di tempat kamu. Rasulullah sebut siap-siap pada dia. Menangis dia mari jumpa Nabi SAW. Maaf Rasulullah, kami tidak akan berkata lagi sebagaimana apa yang kami sebut tadi. Kami sebut tu sebab kami tidak mahu kehilangan cinta dan kasih kami kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan pengakuan kamu. Maknanya mu kata pada aku mari menyesal ni satu perkataan yang betul. Dan Allah bersedia memaafkan kamu. Itu cinta orang Ansar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini, dia kata orang Ansar telah melihat belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah dan melihat baginda mengarahkan agar mereka tidak dibunuh. Orang Ansar menyangka baginda akan kembali menetap di Mekah selama-lamanya dan meninggalkan Madinah. Sebab cara Nabi masuk tu dengan cara tidak ada pertumpahan darah. Macam balik ke kampung. Boleh faham ni? Macam kita balik ke kampung, kita duduk lama-lama, kita balik ke kampung, tak ada apa. Cuma beza dengan Nabi SAW ni, dulu orang kampung dia lah yang menghalau dia, orang kampung dia lah yang nak bunuh dia, sampai tahap nak bunuh. Dan perancangan tu Tuhan sebut, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang untuk memenjarakan kamu wahai Muhammad. Mereka merancang untuk mengusir kamu. Hatta mereka merancang untuk membunuh kamu. Orang kampung dia sendiri, orang Ansar, terima dengan hati yang penuh terbuka. Cara Nabi masuk, jangan bunuh orang, Nabi kata. Kalaulah orang tu masuk Masjidil Haram, jangan bunuh dia. Masuk rumah Abu Sufyan, jangan bunuh. Orang Ansar kata, tak ada apa dah kita. Tak ada dah. Susah hati dah dia fikir. Rupanya tidak. Lalu Nabi orang Ansar menyangka bahawa Nabi akan kembali menetap di sana, di Mekah selama-lamanya, meninggalkan Madinah. Inilah menyebabkan mereka rasa susah hati. Lalu Allah pun menurunkan wahyu dan Nabi memberitahu mereka akannya dengan berkata mafhumnya, sesungguhnya aku telah berhijrah kepada Allah dan kampung kalian untuk menetap di sana, dan aku tidak akan meninggalkannya, yakni Madinah, dan aku tidak akan berpaling daripada hijrah yang aku lakukan kerana Allah. Sebaliknya, aku akan kekal bersama kalian. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian dan tempat matiku adalah tempat kalian. Maksud baginda, aku tidak akan hidup kecuali bersama kamu dan tidak mati kecuali bersama dengan kamu. Allahu Akbar. Bahagianya orang Ansar. Bahagianya orang Ansar yang mendapat kelebihan yang begitu besar yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Hebat tuan-tuan. Sehingga Nabi SAW tinggal kampung. Walaupun Nabi tu orang kata ada potensi nak duduk lepas pada pembukaan kota Mekah tu, tapi Nabi kata tidak. Aku tidak akan tinggalkan Madinah. Itu perkataan yang Nabi sebut. Aku akan mati di Madinah dan aku tidak akan berpaling lepas daripada aku berhijrah kerana Allah. Sebab tu hijrah ni bukan maknanya pindah. Kalau pindah, apa makna kalau pindah? Pindah maknanya ada niat untuk pergi balik. Tapi kalau hijrah ni maknanya tinggal. Betul. Hijrah makna tinggal di kampung. Seorang yang ada kampung halaman, pasti dia nak hidup dalam kampung halaman dia. Tetapi seorang yang berpindah, bukan kerana ingat kepada kampung halaman, tapi kerana ingat nak sebut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah dia akan tinggal dan dia akan pindah. Dia akan tinggal
apa yang dia ada, macam sahabat. Dia tinggal kedai, dia tinggal semua, dia tinggal kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul. Sebab tu negeri Perlis kita ni, mana-mana ustaz yang disekat tauliah dia di luar daripada Perlis, saya salah seorang termasuk di dalam 16 orang yang disekat. Saya nombor 10, top 10. Tak boleh mengajar di Johor, tak boleh mengajar di Selangor, tak boleh mengajar di mana-mana tempat. Kelantan boleh, alhamdulillah. Kelantan saya ada tauliah yang tak pernah dibatalkan lagi, alhamdulillah. Masa mula-mula dibatalkan tauliah tu, rasa bukan rasa apa pun, rasa kesian kau orang nak mari dengar tu. Anak murid saya ramai di Johor, ramai. Baik-baik kalau saya pergi di Johor tu, kalau tak bagi tahu dia marah. Marah lah tak bagi tahu. Kalau bagi tahu tu, ya Allah, tak larat nak makan. Orang dijemput, naknya pada ilmu. Tapi saya nak kata macam mana? Pemerintah dia tak bagi. Kalau tak bagi saja tu tak apalah, label kita pula dengan label yang kita mengajar ni bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya tak reda dengan label tu. Akhirat esok saya nak panggil seorang-seorang hak mana buat kerja tu. Sebab ada orang nak ilmu, ada seorang yang menangis, telefon saya pun ada. Kenapa ustaz dia kata begini-begini? Dia kata saya nak buat macam mana? Minta tauliah, bukan kita tak minta. Negeri Selangor ke mana ke, saya nak panggil seorang-seorang hak duduk dalam majlis agama ke, hak bekerja untuk menyekat 16 orang ni daripada mengajar di masjid-masjid sekitar dia atas dasar apa, atas poin apa nak sekat. Kalau tak betul, boleh panggil muzakarah. Sekali pun tak pernah panggil muzakarah. Muzakarah panggil, mana tak betul. Hak kita mengajar ni bercanggah ataupun tidak dengan ahli sunnah wal jamaah, boleh. Kalau bercanggah dengan mazhab Syafi'i, kita nak tanya Nabi mazhab apa? Syafi'i pun mari daripada Nabi, Hambali pun mari daripada Nabi. Cuma kita bercakap poin yang lain sikit daripada poin Imam Syafi'i dalam beberapa bab. Dia pun sendiri tak guna Imam Syafi'i 100%, hak bercakap tu. Hak dia kata kita kena mesti mazhab Syafi'i, dia sendiri tak guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mana boleh bayar cengkeram. Kalau kita nak beli baju apa tak, buat baju kan, nak tak cengkeram tu, deposit tu, tak benar mazhab Syafi'i. Tak boleh, haram. Mazhab lain pun haram, kecuali Imam Ahmad seorang je, Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali je boleh tak cengkeram tu, dah boleh ambil duit tu. Kalau dia kira, kalau orang tak mari ambil duit tu, orang boleh mempermainkan orang yang jual tu lah. Siapa dia nak ambil dia baju tu. Contohnya saya pergi ukur baju dah, siapa nak ambil baju saya besar gini buat selimut kesian orang tukar jual baju tu. Maka kena letak deposit. Deposit tu mungkin harga kain, walaupun bukan harga upah dia, tapi harga kain tu hak dia beli tu, harga benang hak dia telah jahit. Kita hendak bayar deposit, kita tak tahu pun itu mazhab Hambali. Dah awak kata Imam Syafi'i, awak tak boleh bayar deposit tu. Deposit juga. Nampak jahat mulut sebenarnya, jahat. Mulut tu jahat. Jadi saya nak cerita tadi bahawa kemudian Datuk Mufti masa tu telefon. Dia kata, "Entah mari mengajar Perlis," dia kata. Mari mengajar Perlis. Itulah start saya mari di negeri tuan-tuan. Kiranya saya ni orang muhajirin jugalah. Nah, tuan-tuan yang jadi orang Ansar lah, yang memberi tempat kepada muhajirin. Begitulah boleh kita tunjuk contoh. Nah, jadi kita kena jadi orang Ansar. Dan orang muhajirin dia tidak ada kepentingan apa kecuali Allah dan Rasul pada zaman Nabi SAW. Dia tinggal. Orang tanya saya nak balik semula ke Ustaz. Saya rasa macam ilmu kita ni sesuai diletakkan di sini. Saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup saya ni yang pertama sekali nak mati tengah kuliah, nombor 1. Yang kedua nak mati di Madinah, nombor 2.
Yang ketiga, nak mati diuruskan cara sunnah Nabi SAW. Itu yang ketiga. Tuan-tuan sekalian, kita ni kalau orang nak semayang jenazah kita ramai-ramai dalam keadaan dia pun tak kenal kita, okey, tak ada masalah. Tapi kalau ada seorang sahabat kita yang baik, dia mendoakan kebaikan kepada kita, oh, cukup dengan dia seorang Tuhan nak terima untuk kita bahagia di alam barzakh. Itu hak kita nak. Itu hak kita nak. Alhamdulillah, Islam ni makin ditekan dia makin kuat. Islam ni makin dituduh makin kuat. Itu sifat Islam. Sebab apa kalau kita fikir? Kerana yuriduna liyutfi'u nurallahu afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafir. Ayat ni kita kena pegang. Mereka cuba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, dengan tangan-tangan mereka, dengan apa sahaja kerja mereka cuba nak padam agama Allah. Wallahu mutimmu nurih. Allah Ta'ala kata Allah yang menjaga cahaya Islam ini walau karihal kafir, walaupun dibenci oleh golongan yang kafir. Alhamdulillah, kita seronok duduk sini. Dan insya-Allah kalau Tuhan bagi kita kudrat iradat, kita akan, saya lah nak duduk di sini. Beli tanah ke beli rumah, duduk di sini. Nah, biar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita boleh mengajar. Dan benda yang saya minta lagi dengan Allah, ya Allah, mu jangan butakan mata aku satu, mu jangan heret mulut aku ni, suara tak keluar. Sebab apa? Bila buta mata nak mengajar tak boleh, bila tak boleh bercakap nak mengajar tak boleh. Jangan buta mata. Sebab saya ni baca. Bila mata tak nampak nak baca macam mana? Pertama. Yang kedua, jangan bagi mulut ni tak boleh bercakap. Nak mengajar macam mana? Nak gauk ke nak apa gaya tak apa. Mekok kaki pun asal mulut boleh bercakap. Sakit mana pun asal mulut boleh bercakap. Lagi mana mulut boleh bercakap, kita akan sebut berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala dan Nabi kita tinggalkan pada kita. Itu yang poin yang besar yang boleh kita ambil sekadar berkongsi pengalaman. Dan saya bukannya terbaik, tidak. Cuma apabila kita diberi peluang, bila Datuk Mufti Perlis alhamdulillah beri peluang kepada kita untuk mengajar, untuk berceramah, dan saya rasa lepas kita boleh bercakap benda yang benar satu. Dan walaupun kita bercakap dalam negeri Perlis, tapi hasil daripada ada live, orang luar boleh dengar. Hak di Johor pun ada, hak di Selangor pun ada. Depa minta jadual kita, jadual ustaz kita bagi jadual. Ustaz Mak Rizal, saya 2 3 4 orang ustaz. Ha ni jadual di Perlis. Dia duduk ikut. Mungkin tempat depa tu ada, tapi senyap-senyap nak sebut tak boleh. Sebab apa saya pun tak tahu. Tanya pemerintah dia lah macam mana. Baik. Kita minta Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan yang baik. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata tersebut, orang Ansar pun menangis dan memohon keampunan atas kelanjuran mereka. Kata mereka, demi Allah, kami hanya berkata demikian kerana kami bersungguh-sungguh mahukan dirimu. Kami mahu engkau bersahabat dan kekal bersama kami, supaya kami dapat mengambil manfaat dan berkat daripadamu, serta engkau tunjukkan kami ke jalan yang lurus, seperti Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Inilah kata-kata orang Ansar. Kami hanya berkata demikian kerana kami tidak mahu kehilanganmu. Itu perkataan yang dikeluarkan oleh orang Ansar. Kami kata begini Rasulullah sebab kami tidak mahu kehilanganmu. Kami tidak mahu engkau meninggalkan kami lalu orang lain pula mendampingimu. Kami tak mahu Rasulullah kehilangan kamu dan ada orang lain pula duduk di sekitar kamu. Kami tak mahu. Kami nak kami yang mendampingi kamu. Jadi munasabah lah orang Ansar kita baca kisah dia awal bulan tu. Apabila sampai Nabi di Madinah tu, mereka berebut nak Nabi.
Rasulullah mari duduk rumah saya lah Rasulullah. Rumah saya 2 tingkat, Rasulullah duduk atas, saya duduk di bawah. Rasulullah mari duduk rumah saya lah Rasulullah. Rasulullah tanah saya ada Rasulullah, kebun saya ada, mari panggil Rasulullah. Rasulullah kata, unta aku ni berjalan ikut kehendak Allah. Dia akan berhenti di mana tempat yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan situ dia berhenti, situlah aku akan bina rumah aku. Clear Rasulullah jawab. Tapi orang Ansar, dia sentiasa ambil perhatian terhadap apa yang Nabi SAW katakan. Setelah mendengar sabda baginda, mereka menitiskan air mata kegembiraan. Mereka menangis itu sebab gembira. Sukanya hati dia bila Rasulullah kata, aku nak duduk di sini, aku nak mati di sini. Tidak ada kegembiraan melainkan kegembiraan begitu. Tuan-tuan bayanglah kalau kita ni jadi orang Ansar duduk pada zaman Nabi SAW. Saya boleh sebut kalau orang kita sayang, orang yang kita sayang, dia kata dia nak berjauhan dengan kita, macam mana perasaan kita? Oh, kita rasa macam dunia ni gelap gelita sebab orang ni kita sayang. Anak bongsu kita kata tak biasa berpisah dengan kita, tak biasa berpisah. Daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah, tiba-tiba boleh pergi mengaji jauh, berat hati kita nak lepas. Tapi oleh kerana mengaji, oleh kerana belajar, kita lepaskan. Kita kata pergi, tak apa, boleh. Tapi macam mana hati kita? Oh, kita bimbang. Zaman sekarang zaman canggih, boleh telefon hari-hari, boleh video call hari-hari, boleh WhatsApp hari-hari, tanya adik makan apa dah adik, macam mana duduk sana dek, duduk rumah ni yalah mak sedia makanan. Mak punya sayang sebab anak bongsu, sayang sungguh. Orang Ansar sayang mereka kepada Rasulullah lebih daripada anak mereka sendiri, lebih daripada ibu bapa mereka sendiri. Mereka meletakkan Nabi nombor 1 dalam diri dia. Itu yang ada pada jiwa orang Ansar. La haula wala quwwata illa billah. Baik, cerita seterusnya, kita ambil 2 cerita malam ni insya-Allah. Kebimbangan seorang sahabat andai tidak dapat melihat baginda di syurga Allah. Kita lihat pula seorang pecinta sejati yang lain. Ketika teringat kematian dirinya dan kekasihnya itu Nabi SAW, dirinya lantas diselubungi rasa bimbang kalau tidak berpeluang memandang wajah baginda ketika di syurga nanti. Sekalipun dia masuk dalam syurga, kerana sudah pasti kedudukan baginda akan ditinggikan bersama para nabi. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan kisah ini kepada kita dengan lisan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ummahatil mu'minin, semoga Allah meridai mereka berdua. Kata Aisyah, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai berbanding diriku sendiri dan anak-anakku di rumah. Aku sentiasa memikirkanmu. Aku tidak dapat bersabar hingga aku sendiri datang memandang wajahmu. Apabila aku memikirkan kematianku dan kematianmu, aku sedar apabila engkau masuk surga, pasti kedudukanmu akan ditinggikan bersama dengan para nabi. Manakala aku pula risau, aku masuk surga tidak dapat memandang wajahmu. Nabi tidak memberi sebarang respon terhadap apa kata-kata lelaki tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jibril menurunkan ayat berikut, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Baik. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya
maka mereka ada tempat di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu para nabi, orang-orang saleh, orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid, serta orang-orang saleh. Dan amat eloklah mereka menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Baik, cerita ni tuan-tuan, kalau kita tengok dan perhati dengan betul, sahabat hak nama dalam cerita ni katanya nama Sauban bin Bujdan. Sauban merupakan bekas hamba Nabi SAW. Kita tak mengulang cerita ni, cuma saya nak sebut bahawa sahabat tu, cara dia mikir, cara dia berfikir sayang dia pada Nabi tu luar biasa. Dia duduk di rumah, dia tengok, dia kata tak boleh duduk di rumah, dia kata resah, dia fikir di mana tempat dia resah tu. Rasulullah mati, saya mati, Rasulullah mati, semua akan mati, masuk syurga. Bila masuk syurga ni, Rasulullah duduk dengan Nabi-Nabi. Allah, dia kata aku nak duduk di mana? Padahal dia tu ahli syurga dah. Kita ni kalau kita fikir, tak apalah, tak boleh tengok Nabi pun masuk syurga, tak apa dah. Tu kita pemikiran yang habis lekeh orang panggil. Tapi sahabat ni tak, dia tidak fikir begitu. Apa yang dia fikir? Dia duduk, dia tengok, ya Rasulullah, lagu mana aku ni tak boleh duduk. Pergi jumpa dengan Nabi, dia sebut benda yang memang perasaan dia rasa sesungguhnya. Ya Rasulullah, aku ni Rasulullah, aku tak dapat tahan sabar lagi. Bila duduk rumah aku ingat kepada kamu, aku mari tengok wajah kamu, Allah, rasa hati aku tenang, rasa suka hati aku. Tapi Rasulullah, bagaimana keadaan di syurga esok? Aku bimbang Rasulullah, tak boleh tengok mukamu. Oh, sampai tahap gitu. Ya Allah, tuan-tuan, kita tak ada kalau hati ni nak jumpa dengan Nabi. Cuba tanya diri sendiri, dalam hati kita ni tidak adakah nak jumpa dengan Nabi SAW di hari akhirat? Nabi yang membawa agama yang menyebabkan kita duduk di sini hari ni. Saya duduk atas meja ni, duduk atas kursi ni, tuan-tuan duduk di bawah ni. Kita tak terasa ke bahawa Nabi ni rahmat sungguh sampai kita duduk di sini? Kita pergi berjalan, tengok tepi-tepi jalan, masa-masa ni orang duduk mengaji di masjid apa semua, ada duduk kedai kopi, duduk isap rokok pun. Tidak rasa nikmat ke kita bila Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita boleh duduk dalam masjid? Cuba kita fikir, sampai kita dapat ilmu, sampai kita duduk mengaji. Orang yang membawa rahmat ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdetik ke di hati kita nak berjumpa dengan insan yang menyelamatkan kita daripada kesesatan. Itu Nabi kita. Sahabat duduk dengan Nabi, dia jaga Nabi sungguh. Dia jaga Nabi lebih pada jaga nyawa dia sendiri. Kita dah sebut dalam peperangan Uhud, tercabuk gigi pun ada. Dia jaga Nabi tu, jaga dengan penuh penjagaan yang betul. Kita tidak diminta untuk jaga batang tubuh Nabi sebab Nabi dah duduk di alam barzakh. Tapi kita diminta untuk jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membuat perkara yang Nabi tidak buat ataupun buat perkara bid'ah, seolah-olah dia mengacukan pisau dan melukakan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kita buat kesimpulan. Dia telah pun ambil pisau di tangan dia ini, cuba untuk melukakan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia cuba untuk menuduh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak amanah kerana tidak mengajar semua ilmu wahyu ini kepada umatnya, sehingga dia terpaksa buat rekaan yang baru dalam masalah ibadah. Apabila sahabat ni beritahu kepada Nabi, Nabi diam. Nabi tak bagi respon.
Allah yang bagi respon. Allah yang bagi respon. Nabi nak jawab apa? Nabi nak jawab apa? Taklah kata Nabi kata tak apalah, boleh. Tak ada, Nabi tak boleh jawab apa. Ni sebab soal akhirat. Betul mu kata aku duduk bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Betul kamu fikir kamu nak duduk di mana walaupun kamu masuk syurga. Betul cara kamu fikir tu betul. Nabi tak jawab. Allah turun wahyu respon. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah gambaran yang umum yang Nabi bagi. Nabi tak tunjuk pada kamu seorang je hak mari tanya tu, tidak. Tapi Nabi kata wa man yuti'illaha wa rasul, mana-mana orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mana-mana orang, baik orang yang mari tanya tu orang hidup selepas daripada zaman Nabi, zaman sahabat, selepas daripada sahabat tabi'in, sampainya ayat ini kepada kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita termasuk dalam golongan yang yuti'illaha war rasul, apabila kita meletakkan perintah Allah dan Rasul lebih daripada hawa nafsu kita di hadapan Nabi. Allah Ta'ala sebut faulaika, mereka semua akan berada bersama dengan orang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa dia? Nabi-nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Itu jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita duk fikir sekali rasa kita terlepas dah, sahabat tak apa. Rupanya ada bahagian kita dalam Quran. Ada bahagian kita dalam Quran, tuan-tuan, nak bersama dengan Nabi di hari akhir dalam syurga. Boleh tengok wajah Nabi. Ayat ini apabila turun menandakan bahawa sahabat tu gembira dan sahabat tu yakin bahawa mereka boleh bersama dengan Nabi, sebab Nabi kata akan bersama dengan dia. Tapi ada syarat lah. Syarat yuti'illah, taat kepada Allah. Dan taat ini merupakan kemuncak kepada pahala. Macam mana orang taat ni? Kita nak sebut sikit macam mana orang taat. Yang pertama sekali, orang yang taat kepada Allah, dia buat amalan ikhlas. Yang kedua, orang taat kepada Allah, dia akan cari amalan yang ahsanu amala, amalan yang terbaik. Apabila kita sebut yang terbaik, mestilah kita ambil daripada orang yang terbaik, yang memang Allah Ta'ala gazet dia yang terbaik. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kemuncak kepada orang yang berkata dia taat kepada Allah dan Rasul, dia sanggup menerima Nabi SAW sebagai nabinya dalam semua perkara dia, semua hal, dan dia tidak buat satu benda pun perkara yang bid'ah, kerana bid'ah itu bukan daripada Nabi SAW. Jelas. Maka awak buatlah benda yang berbentuk ketaatan, yang awak klaim bahawa benda tu ibadah, tapi Nabi tak ajar, benda tu semua menjadi habuk di hari akhirat. Malahan menjadi lekat dosa pada diri kamu sebab kamu reka agama. Orang dok buat benda bid'ah tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia tak buat saja. Tujuan dia untuk ibadah. Ibadah dia buat ni tujuan dia untuk dapat pahala. Maknanya mendekatkan diri pada Allah, taat pada Allah. Nak taat pada Allah kena ikut Nabi, tapi dia tak pakai Nabi, dia pakai hak dia sendiri. Dia pakai hak orang tu ajar, orang ni ajar, suruh mengaji hadis Nabi, dia tak mengaji. Maka layak ke orang begini duduk dengan an'amallahu alaihim, dengan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, itu Nabi di hari akhirat. Atas muka dunia mimpi jumpa Nabi pun tidak. Atas muka dunia tengok muka Nabi pun tak pernah. Dengar nama Nabi saja. Akhirat Nabi tak mengaku umat pula. Sebab apa? Sebab dia terlibat dengan benda-benda yang Nabi tak buat. Kita kalau berpegang dengan sunnah Nabi atas muka ni, tak pernah bermimpi jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi, cuma dengar sirah Nabi, tapi kita taat pada Allah, akhirat boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita pakat jumpa akhirat lah Nabi.
Tak payahlah berjumpa atas muka dunia macam-macam. Puak-puak Arqam dulu dia mendakwa bahawa dia berjumpa dengan Nabi dalam yaqazah. Yaqazah ni makna dalam terang, dalam nyata begini. Nabi mari jumpa dengan dia. Tak. Kita tak pakai benda tu semua sebab benda tu rekaan. Termasuklah tarekat yang diharamkan di Malaysia ni, tarekat apa, Naqsyabandi contohnya. Syekh-syekh dia semua boleh tengok Nabi, boleh call Nabi bila-bila masa. Oh, hebat. Nak call Nabi waktu mana Nabi mari. Malah puak-puak dia cerita, oi, kalau orang dengar tu berasa takjub. Macam mana kita tak takjub, tuan-tuan? Bila syekh dia lalu ke maqam Nabi SAW, tiba-tiba keluar tangan Nabi daripada maqam tu, bersalam dengan syekh dia. Al Jazeera tak buat liputan ke? TV-TV Arab tak riuh ke satu Masjid Nabawi tu? Ke dia seorang ke tengok ke macam mana? Kalau dia seorang je tengok, orang lain tak tengok, tak menasabah juga. Sebab ada lagi orang lebih baik daripada dia. Siapa dia? Khairul quruna qarni, sebaik-baik kurun-kurun aku zaman Nabi, zaman Nabi. Lepas tu zaman sahabat. Lepas tu zaman tabi'in, zaman salafus salih yang lebih hebat amal ibadah daripada dia. Sepatutnya kawan tu yang dapat. Takkah hebat sangat kamu sampai kamu dapat, dia tu tak dapat? Dia tu amal ibadah lebih lagi. Macam mana? Ni semua dongengan, cerita dongeng, cerita tahyul, cerita mengarut. Tapi orang kita cukup syok. Dan anak murid dengar Masya Allah, penuh mulut Masya Allah. Dengar Tok Guru menipu. Tok Guru dia tu menipu. Anak murid duk Masya Allah, kena tipu situ. Kesian. Mula-mula dia buat cerita pelik-pelik. Orang Melayu cerita pelik-pelik ni memang seronok. Orang Melayu ni cerita pelik ni tak. Jadi kita sama-samalah. Saya minta tolong sangat dengan tuan-tuan supaya kita sama-sama letakkan kecintaan kita hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita baca pada bulan hadapan permohonan Rabi'ah untuk menemani Nabi di syurga. Macam mana pula cerita dia? Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.